Mikrofon podcast ini ditaja oleh Music Bliss Sdn Bhd. Model DT770 Pro ini sangat selesa untuk digunakan dalam tempoh masa yang lama. Menghasilkan bunyi yang profesional, dapat membezakan di antara bunyi persekitaran dan bunyi yang dihasilkan. Gunakan promo kod yang tertera untuk sebarang pembelian barangan Beyer Dynamic di website musicbliss.com. RM50 off untuk 100 pelanggan terawal. Terima kasih Music Bliss Sdn Bhd. Okay, hai Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Lepak Eskopak Podcast, dan topik hari ini kita akan bincangkan tentang teater musikal Upin dan Ipin Pim Pim Pom. Okay, so dan hari ini kita ada tetamu-tetamu istimewa yang akan bincangkan topik teater musikal Upin dan Ipin tu. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu kan, yang kita punya podcast ni sebenarnya ada dua jenis, iaitu podcast yang disiarkan di YouTube channel Eskopak Production, iaitu berkaitan dengan produksi Upin dan Ipin dan sebagainya. Manakala podcast yang bertajuk ataupun membincangkan topik berkaitan dengan industri filem, kita akan siarkan di YouTube SC Film. Okay, so kita tak nak buang masa lagi, kita nak kenalkan dengan panel kita yang pertama, yang memang semua dah kenal lah sebenarnya. Di sebelah kiri saya kita ada Tuan Haji Burhanuddin, pengarah urusan Eskopak Production. Apa khabar? Baik. Okey, apa khabar Uncle ya? Okey, kita nak minta Uncle mungkin boleh kongsikan sikit tentang pendapat Uncle tentang podcast setakat ini, sebab dah banyak keluar episod podcast. Macam mana agaknya? Saya rasa satu benda yang menarik kan. Yang bila kita buat untuk Eskopak tu banyak membincangkan produksi Upin Ipin. Jadi kita ketengahkan di belakang tabir pelakon dia dan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan pembuatan animasi. Tapi yang di sebelah LC Film tu banyak berkaitan dengan industri. Saya cuba bawakan tokoh-tokoh dalam industri untuk membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan industri. So semoga dia menjadi satu wadah untuk orang faham apa masalah dan bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Ya, ramai yang tak tahu dalam industri. Betul. Dan kemungkinan nanti saya akan bawa topik-topik yang menarik kan, terutama tentang dana. Dan kita akan bawakan KP Finas untuk menyertai itu supaya dia menerangkan apa keadaan dana yang ada dan apa yang boleh dimanfaatkan oleh industri untuk kita meningkatkan industri kreatif ini secara keseluruhannya. Itu yang saya cuba tengahkan. Okey, saya kira ini macam satu platform yang kita jarang ada kan, dan kita yang buka platform ni, dan insyaAllah kita akan bersiaran di SC Film YouTube channel nanti. Alright. Panel kita yang seterusnya, Encik Zaki Ishak. Sebelum ni dia pernah keluar juga kita punya podcast ni, ke orang yang kali kedua. Mungkin siapa yang tak kenal, Zaki Ishak merupakan pengarah audio dan muzik di Eskopak Production. Mungkin ada sikit info yang Zaki nak kongsikan tentang Zaki, tentang skop kerja ke, pengalaman ke, atau macam mana? Saya dalam company kan, saya merupakan audio dan muzik director dekat Eskopak Production. Saya punya skop, saya kena menjaga bahagian audio dan muzik. So audio ni macam contohnya itulah yang kita rekod suara. Lepas tu kita buat bunyi sound effect, bunyi-bunyi ketuk-ketuk, lari-lari semua tu kan. Itu kita panggil Foley Itu kita panggil Foley sebab selalunya orang kurang faham. So kita explain dengan lebih mudah lah. Tapi mostly yang kita rekod bunyi-bunyian tu kita panggil Foley. Okay. So lagi satu elemen music lah. So music pun kita ada komposer in-house sendiri. Memang kita jaga semua kualiti semua kan, untuk that's why kita boleh hasilkan sesuatu yang bagus lah, sebab kita yang buat sendiri semua. Dan dia punya hasilnya mestilah ditapis oleh uncle dengan aunty. Betul. Kita tak ada download music semua tadi, sebab kita buat in-house. Ya, betul. Yes, itu yang paling penting. Betul. Okey. Terima kasih Zaki. Okey. Dan ni juga orang sangat-sangat terkenal ni. Puan Siti Rohaya Atan, ataupun kita panggil Kak Roy, mempunyai pengalaman lebih 30 tahun. Pengarah, penerbit, penulis skrip teater. Antara teater-teater yang terkenal pernah diterbitkan macam Zombie Lalala, Mak Dara Nyonya. Pernah juga sebagai pengarah Ombak Rindu. Wow, jadi memang orang hebat dalam industri teater. Apa lagi yang kita perlu tahu tentang Kak Roy? Okey, terima kasih untuk saya berada bersama-sama pada kali ini ya. Kita bercakap tentang teater. Ya, betul, 30 tahun pengalaman dalam industri teater ni, dan saya telah menerbitkan hampir 50 teater, dan majoritinya di Istana Budaya dan juga di negeri-negeri lah. Alhamdulillah
sambutannya sangat menggalakkan. Tapi macam dalam masyarakat kita ni, kesedaran tentang teater itu masih dan sangat kurang berbanding dengan negara jiran kita seperti Indonesia lah yang paling dekat dengan kita, ataupun Filipina ataupun Thailand. Bagaimanapun kita sentiasa berusaha untuk meletakkan di satu tahap yang akan menjadi macam satu kemestian kepada masyarakat kita sebagai salah satu hiburan. Maknanya kalau kita tengok filem, kita akan tengok teater. Kalau kita tengok konsert, kita akan tengok teater. Cuma pemahaman tu kita kena rajin dan konsisten. Umpamanya dalam penyertaan LCP Lakopak untuk pementasan teater Upin dan Ipin, dan itu satu platform yang sangat bagus dan dia menjadi salah satu landasan awal untuk masyarakat muda kita mengenali teater. Okey, bila kita cakap pasal teater, kita terbayangkan dia punya karya yang berat, dia punya cerita dia berat agaknya kan. Mungkin saya tanya dengan Tuan Haji lah, kenapa agaknya? Adakah ini salah satu strategi yang baik untuk nak buat teater yang untuk kanak-kanak, especially Upin dan Ipin? Pada keseluruhannya, penghasilan sesuatu teater tu agak mahal kerana dia melibatkan pelakon hidup dan pentas untuk mementaskan itu sangat terbatas di Malaysia. Dia tidak macam di New York, Broadway, bila dia buka aja semua orang nak pergi. Di sini bila kena bayar lebih lagi RM10 semua bising. Tetapi untuk mementaskan itu belanjanya begitu banyak. Pelakon dia harus dibayar, dia orang kena berlatih sebulan, and then prop dia, kesan efek dia, lampu, lighting semua. Jadi mahal. Oleh kerana itu, setiap pementasan di Malaysia ni tak pernah yang untung, malah rugi. Jadi sangat terbatas untuk membuat pementasan. Kalau tak percaya tanya Roy. Kecuali kalau mereka mendapat tajaan daripada badan-badan korporat atau syarikat. Lakopak yang pertama kita buat tahun 2012 dulu. 2012 dulu, dah 10 tahun ya. Kita berjaya membuat 30 pementasan dalam masa 1 bulan. Dan sambutannya bagus kerana waktu itu kita dapat penajaan daripada KPJ. Kalau tak ada itu memang kita tak boleh pentaskan. Sekarang saya nak buat dulu 2 tahun lepas sebelum COVID. Kita nak buat yang sebenarnya kita nak membuat satu teater yang kita boleh buat secara international, daripada satu bandar ke satu bandar ke satu bandar, bukan di Malaysia, di luar negara. So waktu itu sebelum lockdown tu lah, kita dah berhasil mencari promoter dia. Yang penting kalau nak bawa ke luar negara ni mesti ada promoter dia. Kita dah dapat promoter tu dan promoter tu akan mengeluarkan semua belanja bagi kita membuat pementasan. Dan waktu itu kita cakap kita akan pentaskan di Malaysia, di Indonesia, sekurang-kurangnya 3 bandar. Dan saya nak pementasan itu pergi ke Jeddah dan akhirnya dibuat di London. So waktu itu memang kita dah bersedia nak pergi. Kita dah pilih pelakon pun. Dan saya dah turun ke Jakarta untuk membuat sidang akhbar. Malangnya bila saya balik ke Malaysia, saya balik hari Sabtu tak silap hari tu. Hari Selasa dah lockdown. So semualah plan kita terbantut. Dan saya kira tak mungkin benda terjadi ya. Tapi alhamdulillah selepas pembukaan balik ni, promoter kita tu kontak balik, kata dia nak buat juga. So kita kata okey, buat. Sebenarnya membuat teater ni kalau tak ada promoter kita tak berani nak buat, pasal sulit kan. Kita nak kena book sana book sini, kita tak ada rangkaian itu. Tapi promoter ni kerana dia international, dia selalu membuat persembahan di Macau, di Hong Kong. Walaupun COVID, dia sentiasa membuat pementasan tu. Jadi dia ada rangkaian dia. Contohnya kita nak book KLCC. Okay.
KLCC kata dah penuh, tak ada untuk Lekopak. Tetapi bila promoter nak buat, besok dapat. Terus saja. Terus dapat je. Jadi kita pun heran, negara kita diperintah oleh orang kita. Bila orang kita nak membuat pementasan, nak pakai, tak ada. Tak ada kosong. Promoter ni bukan promoter Malaysia, promoter dari luar negara. Dia dapat je. Kita pun pelik. Genting tu saya cerita lah, dia je tahu macam mana book. Okey. So kerana inilah kekangan-kekangan yang dihadapi oleh penggiat seni di negara kita ni. Bila nak buat, ini tak boleh, itu tak boleh. Dah lah belanjanya tinggi. Jadi ini sesuatu yang harus dilihat balik kepada negara kita, macam mana kita nak membantu industri kreatif di negara kita. Jadi bila dia dah dapatkan tempat tu, mula kita cadangkan kepada dia buat di Istana Budaya. Tetapi dia kata UPIP ni sesuatu yang boleh dimegahkan oleh negara Malaysia, mesti buat tempat up sikit. Grand lagi. So saya tanya mana, dia kata KLCC. Kita dah tanya KLCC, tak ada kosong. Ni mana, besok dapat. Kita pun terkejut. Tapi inilah padahal kalau kita buat di KLCC, belanja dia tinggi. Kos dia mahal. Dia mahal. Jadi tiket kita tak boleh lah bagi tiket harga sama macam buat di Istana Budaya. Kena mahal lagi. Ramai orang komplain tiket terlalu mahal. Okey. Memang kita akui tiket dia tinggi. Tetapi kalau kita nak melihat karya kita sama dengan international level macam Disney, kena support lah. Betul. Selepas dia buat di Kuala Lumpur ni, dia akan berhijrah ke Singapura. Singapura tu dah confirm dia buat di indoor stadium bulan 12 Disember. Betul. Pada 17 hari bulan Disember. Saya tahu promoter ini sendiri bawa Disney pada 16 hari bulan. Disney Theatre. Dia sendiri yang jadi promoter tu. Jadi kita sama level dengan Disney. Kan itulah yang saya hendak, kita nak naikkan level kita sama macam Disney. Jadi kita minta semua orang, satu rasa bangga, kedua sokong apa yang kita buat. Walaupun mahal, kenalah kan, kalau nak standard tu kena tinggi sikit lah harga. Tadi kongsikan tentang mungkin venue tu merupakan salah satu faktor kos yang mahal, penjualan tiket dan sebagainya. Mungkin kalau kita pindah ke Kak Roy, mungkin ada faktor-faktor lain agaknya yang menentukan kos dia mahal agaknya. Apa agak faktor-faktor lain? Mungkin dia punya persiapan, macam-macam sebenarnya teater ni bukan macam buat benda lain macam mana agaknya dari segi Kak Roy? Okey, selain daripada venue, contoh kalau di Istana Budaya sekarang ni, charge-nya satu persembahan adalah RM15,000. Ikut persembahan dia ikut persembahan. Jadi kalau kita ada 3 persembahan, berarti satu hari RM45,000. Normalnya di Istana Budaya ni, kalau teater tu dia akan main paling tinggi pun kalau Malaysia punya production 2 kali lah. 2 kali satu hari. Especially weekend lah, Saturday and Sunday dia akan main 3 petang dengan 4:30 malam. Tapi kalau datang daripada overseas tu ada sampai 3 kali ya. Jadi dia akan kira bukan hari, dia kira per show. Jadi RM15,000 kalau satu hari dah RM30,000, kita cuma boleh isi dalam 1,100 orang saja jadi kos kita mungkin dalam tiket, kalau teater kanak-kanak paling murah pun mungkin dalam RM40. Jadi kita cuba buat pengiraan, sedangkan kos kita kalau kita nak buat satu-satu teater tu di Istana Budaya, dia mungkin menelan 1.5 juta atau ke 2 juta. Itu kos sahaja? Kos saja. Kerana apa? Dia akan memasuki, selain daripada tenaga manusia itu, pelakon-pelakon, katakan kalau kita ada 50 pelakon, bayangkan saja. Kemudian tenaga kreatif, pengarah, penulis skrip, production manager, assistant director, choreographer dan juga pengarah teknikal, belum lagi teknikal. Yang kita nak bawa LED, kita nak punya bawa prop, set dan sebagainya, semua kos juga prop, kostum, semua kos. Dan berarti untuk satu teater yang kita pentaskan di Istana Budaya adalah harga sebuah filem. Harga 1 juta memang dah boleh buat filem dah. Betul. Standard filem lah kalau di Malaysia itu. Jadi perkara-perkara ni yang orang tak faham, dia kata Allah mahal. Tapi dia bukan perkara yang murah. Even kalau buat di kompleks contoh di Matic, pusat pelancongan pun dia ada 400 capacity.
400 kapasiti, sewa dia pun 1 jam 400. Bayangkan dia kira jam pula 400. Kemudian berapa yang kita boleh jual tiket untuk di Matic? Kita tak boleh jual harga 100. Tapi kos kita dah mencecah 300-400 ribu. At least setengah juta. Jadi itu sebab apabila orang mengatakan bahawa teater ini adalah untuk orang kayangan, orang bangsawan, mungkin juga ada kebenarannya. Okey, tetapi kalau dari segi kita tolak dari segi kos lah, mungkin dari segi value yang orang dapat ketika menonton teater dia mungkin tak sama. Siapa yang tak pernah tengok mungkin dia tak faham dia tu. Mungkin Kak boleh tambah sikit. Ya benar. Kebanyakan bila kata okey dia tak pernah, jadi sekali bila dia pergi tengok dan dia dapat satu produk yang bagus, dia terus cengkam dalam Melekat terus. Melekat dan dia akan hebahkan kepada yang lain dan yang lain. Kalau seorang guru tu dia bagus, dia tengok syok, dia akan cerita dengan anak murid. Itu yang saya kata proses dia mengambil masa yang agak lama. Sebab mungkin usia teater kita di Malaysia ni dalam 60 tahun. 60 tahun maknanya baru-baru nak merdeka barulah kita nak tahu berteater itu apa sebenarnya dari sudut komersial. Selama ni orang ingat teater okey Mak Yong apa semua teater. Bila teater ni dia ada lakon, ada nyanyi, ada tarian. Itu dianggap 3 perkara itu adalah konsep utama untuk teater. Ada 3 perkara tu. Ada lakon, ada tari, ada muzik. Itu teater sebenarnya. Maksudnya teater wajib ada muzik, ada lagu, memang wajib. Combination itu. Combination tu. Kalau setakat dialog, bercakap je, bosan orang akan lah. jadi Itu orang berucap. jadi isu-isu tu. Jadi kita nak ketengahkan apakah karya-karya yang dekat dengan masyarakat. Audience kita siapa? Kalau audience kita orang yang memang suka karya-karya hebat, kita buat cerita-cerita Hamka, kita buat cerita-cerita Samad Said contohnya. Kalau kita nak buat cerita kanak-kanak, kita buat cerita yang berorientasi kanak-kanak macam Upin Ipin dan juga Puteri atau yang berkaitan kan. Kalau cerita wanita, kita kaitkan wanita. Siapa kita punya target sasaran. Tapi kalau kita dapat satu teater dia mensasarkan semua, itu kata satu yang resepi yang bagus lah. Bagi saya dalam hal ni Upin dan Ipin itu adalah satu resepi yang bagus. Kanak-kanak suka. Betul. Mak bapak keluarga suka. Nenek suka. Betul. Datuk bertongkat pun suka. Sebab benda ni semua penuh dalam Upin Ipin. Ada watak datuk, ada watak upah, ada watak mutu, berbilang bangsa. Itu adalah value Malaysia yang memang kalau dari bukan setakat filem, bukan setakat series, teater itu dia lebih dekat, lebih bagus. Apatah lagi bila kita perkenalkan satu konsep maskot. Konsep yang paling baru di Malaysia, saya rasa belum ada yang berani untuk membawa sebuah teater dengan maskot-maskot dan rakyat-rakyatnya yang lain. Okey. Sebelum saya ke Zaki, nak ke Tuan Haji jap. Berkaitan dengan maskot ni, kita memang dah terbukti. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan, Angka boleh kongsikan tentang kita punya acara sebelum ni, Carnival Upin Ipin dan sebagainya. Terbukti orang suka menonton maskot Upin Ipin dan mungkin sebab itulah reasonnya kita buat teater. Macam mana agaknya nak tambah? Ya, sebenarnya kelainan daripada teater yang ini dengan teater tahun 2012. Tahun 2012 kita mengetengahkan pelakon. Tetapi bila kita nak pergi keluar negara, dipanggil travelling theatre. Saya rasa kalau kita pakai pelakon, itu sulit. Kerana di negara sana orang tak kenal pelakon ni. Jadi bila kita gunakan maskot yang dah begitu terkenal, Lekopak ni adalah salah satu kami yang mempelopori penggunaan maskot. Dan setiap kali maskot Upin Ipin tu keluar, memang beribu orang datang. Semua nak bersalam, nak bergambar. Dia ingat Kak Ros tu betul. Perempuan dalam sebenarnya lelaki. Rahsia tu. Jadi kita dah mempelopori benda ni. Jadi bila nak tengok maskot Upin Ipin tu, dia kata itu Upin Ipin. Betul-betul. Betul. Jadi kadang kita buat travelling theater, jadi kita ubah konsep dia. Kita adakan persembahan kali ini maskot yang berlakon di atas, dan sebagai sokongan dia kita buat visual multimedia dia dan dengan lighting dia. Dan saya belum tengok lagi lah final dia, tapi kita boleh bayangkan macam mana Roy nak buat. Kalau tak bagus so tahulah dia. Okey.
Saya kembali kepada Zaki sebab tadi Kak Roy kongsikan antara elemen penting adalah muzik ataupun lagu. Okey, Zaki sebagai yang menguruskan lagu dan sebagainya, apakah resepi yang Zaki akan pastikan buat benda ni supaya lagu tu akan jadi terkenal dan peminat akan ternyanyi lagu ni? Apa agaknya resepi-resepi dia? Wajib ada macam ni. Ingredient. Ingredient dia apa? Dia jap saya kau nak cerita flashback sikit kan. Boleh, macam uncle dengan Kak Roy cakap, perbezaan teater yang sekarang ni dia sangat jauh. Sebab dulu kita pakai pelakon sebenar. Sekarang kita pakai maskot. So dia kerja di sebalik tabir tu lebih banyak. Kan macam apa, dia punya persiapan dia lebih banyak. Persiapan tu lebih banyak. Macam dulu saya terlibat juga tapi bab audio je lah. Kan bab prepare macam boleh nak benda ni sikit-sikit kan. So merasalah juga pengalaman bersama teater sebelum ni dengan Kak Roy. Kita rasa berbangga sebab macam kita sebelum ni kita buat animasi saja. And then macam saya dapat peluang untuk join group teater, team teater. So dia rasa dia rasa bangga lah. Betul. Biasa buat animation ni lain sikit. Dia ada outdoor sikit punya work kan. Alright. Macam kalau nak kata terutama dia tu Kak Uncle lah sebab dia macam uncle dia banyak bagi peluang kepada kita yang generasi orang kata orang-orang baru ni nak naik ni, dia bagi belajar, kau buat. So kat situ kita macam kat situ kita kena buat tapi kita macam wow, buat dan belajar, buat sambil belajar. Kita kagum dan kita belajar. So untuk yang kali ni pula dia pelibatan tu lebih banyak. Macam saya cakap tadi, kita kena first macam suara pun sebenarnya suara pun sebenarnya kita kena record dulu sebab kita pakai maskot kan. So yang tu kita nak sentuh dulu ke atau lagu dulu. Okay. Lagu pun boleh. Okay, untuk muzik kita pakai, sekarang kita ada dalam 11 lagu kan Kak Roy. Ada mostly lagu-lagu ni kita pelbagaikan dia punya style. Macam ada macam Arab lah kan. Ada Dikir macam barat, tradisional dikir barat. Ada yang moden juga. So benda ni bagi saya sesuatu yang kita kalau macam orang kata mahal. Kenapa? Sebab kita ni nak hasilkan sesuatu benda yang output tu memang kita hasilkan sesuatu yang memang kita pun nak bangga. Kita pun nak buat benda tu best. That's why lagu tu kita orang buat macam sehabis baik lah. So contohnya dalam 11 lagu ni macam saya cakap tadi, ada lagu utama dia. Lagu tema dia. Lagu tema Pim Pom. Nyanyi sikit. Bukan saya Kak Roy. Nanti sumbang nanti hujan nanti. So ada Pim Pom tu. Dia cerita dia bukan senang kan Kak Roy kan. Bila orang kata sebenarnya yang buatnya pihak Pak Angah Production kan. So mostly of the lagu memang daripada Pak Angah Production. Tapi nak dapatkan lagu tema ni kita asyik macam susah. Asyik tak dapat yang betul. Kalau bak kata macam anti dia reject. Tak sedap. Itu yang kita nak tahu kenapa reject dan kenapa lulus. Kenapa lulus agaknya? Apa faktor dia? Kita macam untuk hasilkan cerita kanak-kanak memang susah. Betul. Macam anti buat series jugalah. Nak buat skrip. Sama juga dengan nak dapatkan feel. Nak buat lagu. So lagu ni kadang-kadang bila dapat lagu macam lagu rock, faham tak? Dia terlalu jauh dengan Upin Ipin, kanak-kanak. So kalau kita nak buat lagu kanak-kanak ni, kita kena catch attention. Dia kena macam comel. Tak kisahlah nak ada rock sikit ke kan, nak ada traditional. Bagus elemen-elemen tu kita masukkan. Tapi yang penting macam mana nak catch, yang first suara Upin Ipin lah memang dah sah-sah comel. Tapi elemen dalam lagu tu kena catch attention, kena rancak. So budak-budak boleh menari. Lirik dia macam ni lirik dia kena mudah ingat ke macam mana? Itu salah satu juga. That's why kita buat macam dia punya chorus dia. Kita just buat macam Pim Pom. Ingat nak nyanyi tadi. Ingat nak nyanyi tadi kan? Nyanyi sikit lah. Tak, ni dah mendung kan ni. Bahaya kan. Kita kalau nak dengar yang versi Upin Ipin. Kita ada kongsikan di social media kita. Betul. So saya rasa daripada pemilihan lagu dia yang teater yang kita buat 2012 dulu, semua
dihasilkan oleh Pak Ngah, arwah Pak Ngah. Saya masih ingat arwah Pak Ngah bawa lagu, dia dah kompos semua kan. Bila dia dengar pada kita, Hajah cakap bunyi ATM. Betul. So dia balik. So Pak Ngah waktu tu gelap, bukan main kan. Lepas tu dia balik, dia buat lagu memang best. Kita suka semua. Betul. Dan banyak lagu-lagu daripada teater yang dulu kita gunakan dalam produksi kita. Dia masih segar. Masih segar. Tetapi untuk teater ni agak tricky sikit lah. Kerana kita menggunakan maskot. Dan maskot ni tak bercakap. So maskot ni bila tak bercakap, dia kena dilakonkan oleh watak-watak yang ada dalam tu. Macam Upin Ipin semua kan. Dia yang bercakap dan dilakonkan lebih dulu. Dan lagu-lagu ni lah yang membawa mood dia. Dari satu scene ke satu scene ke satu scene. Jadi bila dah dikarangkan lagu tu, dibawa kepada kita, adakah lagu ini sesuai untuk dibuat, digunakan di dalam teater ini. Itu Hajah punya bijaksana lah. Ada yang lagu yang kita reject kan. Lagu tema tu sebenarnya datang daripada studio kita. Betul. Oleh komposer-komposer kita. Kerana semua perkara yang melibatkan Upin Ipin ni, dia sulit sikit nak buat. Kerana dia, setiap orang yang nak menghasilkan sesuatu karya dalam Upin Ipin, dia mesti menjiwai. Daripada script writer, daripada pembuat animasi dia semua, dia mesti menjiwai. Kerana di dalam Upin Ipin tu, watak-watak dia memainkan peranan. Dan dia ada sifat-sifat dia, perangai dia yang unik. So semua orang kena tahu yang terlibat dalam production ni. Jadi bukan suka-suka je buat. Bukan tentang promo je. Kerana itu kita boleh menaikkan jenama Upin Ipin ni begitu tinggi sekali. Saya setuju sebab setiap kali Lekopak menghasilkan lagu tu bukan biasa-biasa. Dia mesti akan top. Goyang Upin Ipin, Kerik Sakti dan mana setiap lagu tu mungkin Zaki nak tambah sikit. Pasti akan ada elemen kita punya budaya, apa gambus dan sebagainya. Adakah itu memang kriteria yang ditentukan oleh uncle dengan aunty atau macam mana? Teater kita pun ada kan, betul kan? Ya, betul. Macam mana agaknya? Sebenarnya betul lah pertanyaan tu. Memang orang kata macam aunty dia akan request. Bila dia dengar lagu ni, dia kata dia nak lagu ni ada gambus. Macam contoh lagu Kerik Sakti kan. Elemen utama dia gambus. Betul. So nak tak nak kita kena buat. Macam Kerik Sakti kan kan. Macam pihak macam yang buat lagu dia akan cakap benda ni macam tak sesuai. Tak sedap masuk. Kacau dengan orkestra lah, bergaduh lah. Tapi benda ni sesuatu yang baru. Apa salahnya kita cuba? Buat je lah kan. Kalau tak buat kita tak tahu. Betul. Itu contoh yang cabaran masa gambus lah. Macam yang baru ni pula macam ada elemen macam dekat Upin Ipin tu ada gamelan kan. So benda-benda tradisional ni bagi saya dia sangat bagus. Dia bukan sahaja macam kita bawa cerita kartun, cerita Upin Ipin kan. Kita naikkan juga kita punya budaya. Ialah falsafah bangsa Melayu kita tu kita boleh terapkan dalam Upin Ipin kerana kita bermula dari new generation, anak-anak kecil kan. Bila tahu sedap, apakah elemen dia, instrumen ni apa? Gambus. Instrumen ni apa? Kompang. So diorang boleh berkongsi, dia boleh bercerita. berkongsi. Dan dia rasa something yang different lah compare dengan lagu-lagu yang dia pernah dengar. Lebih-lebih lagi saya rasa sebab yang elemen-elemen kita bawa ni kita akan eksport ke luar negara pula. Kita akan buat pentaskan di Singapura, Indonesia. Ini merupakan promosi juga. Betul. Kan mungkin sepatutnya Tourism Malaysia mungkin patutnya support ke macam mana ataupun badan-badan lain macam mana Tuan Haji, Uncle? Kadang-kadang kita pun pelik. Macam kita approach tourism support lah benda ni. Kita nak pergi ke luar negara semua kan. Dan membawa nama Malaysia. Betul. Tapi kita tak ada bajet tetapi bila kita tengok Disney pergi mana kemarin semua ada sponsor. Jadi ini kita tak faham produk kita orang tak bangga. Takkan bila kita membuat itu kita selalu mesti memikirkan apa yang kita nak buat bagi menunjukkan sesuatu daripada bangsa kita. Macam lagu Keris Yaman Tunggal tu. Dari mula lagi Hajah nak
Gambus. Gambus, betul. Jadi bila komposer kita yang kita hire daripada Boston datang, bawa lagu begitu sedap, dia panggil, "Aunty, ini lagu ni dah best." Bila dia dengarkan semua, akhirnya mana Gambus? Semua tersentak. Benda paling penting sekali dia minta. Paling penting dia minta. Pengalaman saya dalam membuat lagu untuk Lekopak ni banyak. Membuat lagu pengalaman. Boleh cerita. Saya bukan membuat lagu, betul. tapi menghasilkan lagu tu. So lagu yang paling terkenal Sahabat Selamanya. Ini sesuatu contoh. Kerana bila OPEP ni meletup di Indonesia, kita mau memberi penghargaan kepada rakyat Indonesia kerana menghargai OPEP. Jadi saya nak lahirkan satu lagu yang dibuat oleh kumpulan dari Indonesia. Saya pergi ke Indonesia. Yang pertama kita pergi jumpa Dewa. Dewa, betul. Ahmad Dhani. Saya minta Ahmad Dhani buat. So lepas tu saya pergi lagi sekali, saya dengar Ahmad Dhani kata, "Pak, lagu yang kayak gini mesti meletup." Tapi bila saya dengar, dia lagu rock gila. Oh, lain. Saya kata saya tak mahu lagi, Pak. Ini bukan lagu OPEP. So dia kata kalau enggak diambil ini, kata enggak bisa, kata tak apa. Dan kemudian partner saya yang dululah di Indonesia kata, "Mari kita jumpa Padli." Padi yang group. Padli ni daripada kumpulan Padi. So saya pergi jumpa dia. Saya cakap dengan Padli, saya nak lagu untuk OPEP daripada Indonesia. So dia kata, macam ni, ajarlah, beritahu. Bisa Pak? Kata. So lepas tu, diorang ni di bawah Sony Music Indonesia. Betul. Managing Director Sony Music tu telefon saya, dia kata, "Pak, Bapak suruh Padli bikin lagu." Ya. Good luck. Kenapa? Dia biasanya 3 tahun baru keluar lagu. Tapi saya terkejut. Seminggu kemudian Padli call dari Indonesia, dia kata, "Pak, saya mau ke Malaysia minggu depan. Mau bawa lagu itu." Terus mau present. Terus present. So, dia tunjukkan lagu tu. Hajah suka lagu tu. Tapi seperti biasalah, dia akan beritahu yang ini dia nak naikkan irama dia, ni. So, Padli and the gang lah. Padli tu semua datang. So, dia orang terima. Kemudian kita tanya, "Macam mana kau boleh siap dalam masa seminggu?" Dia kata, "Anak saya direktur, Pak." Direkturnya. Yalah, pengarah. Pengarah sendiri anak dia. Setiap bangun pagi dia tanya, "Pak, udah siap?" Setiap bangun pagi dia cakap, "Pak, lagu Pipin tu dah siap." Jadi seminggu dah siap. So dia balik ke sana. Lepas tu dia datang lagi, 3 kali dia datang. Yang ketiga tu baru ajar kata, "Okey, sedap." So bila dikeluarkan, memang meletup. Saya tak tahulah, tapi memang kalau ada touch ajar, memang jadi. Betul. Tak payah juga 3 tahun Super juga. Stesen TV Indonesia minta saya, "Pak, bisa bikin dangdut, Pak." So dekat ngajar TV Indonesia nak dangdut. Okey, kita buat. So komposer kita orang buat lagu. Saya rasa 3 kali kah. Banyak kali lah. Dia bawa dia tak cukup dangdut tu. Kau tahu tak lagu dangdut? Kita suruh buat betul kan. So bila dah jadi, kita hantar ke Indonesia. Masa tu KP pula. Memang meletup lah. Saya rasa sekarang dah 300 juta kan. View dia View dia. Banyak. 300 ke 400 juta. Bukan 3 juta, 300 juta di YouTube. Orang Indonesia pun suka dengan lagu tu. So sesuatu yang kita keluarkan daripada Lekopak ni mesti disukai ramai. Kerana ajar tu dia memikirkan apa orang tak. Even cerita-cerita Wipin pun, bukan teater pun, mana yang kita release di Indonesia meletup. Misalnya ada episod Kain Merah masa kita keluar, masa Kain Merah Ipin. Kain Merah Ipin kan? betul. Masa lockdown tu. Saya diberitahu satu Indonesia menangis, menitis air mata.
melihat itu. Yang bezanya Malaysia dengan Indonesia ni, di Malaysia orang tua tak suka tengok Upin. Bila anak dia cerita baru dia tengok. Tapi di Indonesia lain, satu keluarga duduk tengok. Ada kawan-kawan saya sini ada tua macam saya lah, kata kalau kau nak tengok cuba kau tengok episod Canberra. Dia balik dia cakap aku menitik air mata. Begitu touching kita buat. Dan kalau tak silap saya masa 2019, 2020 masa kita lockdown tu, banyak yang kita viral. Yang viral betul. Sampai kita minta maaf dengan yang Fizi. Semata-mata konten minta maaf ketika viral. Ini kejap lagi ada lagi banyak. Okey, kita sambung dengan Kak Roy. Kita balik kepada teater Upin Ipin lah, Pimpin-Pom sebab kita beri ataupun topik adalah Pimpin-Pom. Mungkin Kak Roy melihat setakat ini topik Upin Ipin ataupun Pimpin-Pom ni sesuatu yang menarik untuk Kak Roy sendiri direct sebagai pengarah untuk teater ni. Macam mana Kak Roy melihat dia? Okey, dari segi perbezaan memang jauh beza sebab kita maskot. Saya pun belajar banyak dari Ropak sini Contoh macam mana kita dengan Zaki kan, kita sendiri sama-sama buat apa dia punya recording suara, acting duduk dalam studio berjam-jam. Kita recording suara ni bukan duduk terpaku tau. Kita action, aksi, aircon pun tak rasa. Jadi dia punya powernya tu setiap karakter tu memang very interesting tu sebab kita kalau nak buat Upin ni kita kena jatuh cinta dengan Upin Ipin. Kalau kita setakat buat nak nama, setakat buat nak duit, dia tak akan jadi. Kena sulamannya adalah kasih sayang. Betul. Kita kena kasih sayang kepada semua karakter ni. Jadi bila nak bawa even pelakon yang maskot ni pun saya very particular. Siapa orang ni? You ada disiplin ke tak ada disiplin? Penting Kak Roy Sangat penting disiplin. That's why kalau orang yang tak ada disiplin saya sangat marah. Saya kata okey buang 100 kali pun kita dapat orang yang bagus. Akhirnya alhamdulillah kita dapat yang memang strong dari segi fizikal, mental. Dia tahu Upin Ipin, dia tahu watak-watak dalam tu. Dia bukan sekadar untuk glamour. Sebab benda ni bukan untuk glamour. Banyak kita punya tanggungjawab dekat situ. Jadi macam Pimpin-Pom ni sendiri, mesej yang dibawa pun sangat menarik. Tentang nenek kebaya. Nenek kebaya ni bila orang bayangkan nenek kebaya ni tua, berengkot, menakutkan. Tak, nenek kebaya ni cun. Dalam teater ini dalam teater ini cun sebab dia sebenarnya ada misteri dia. Akhirnya nenek kebaya ni sebenarnya siapa? Itu kena tengok nanti. Yes, dan macam mana dua budak botak ni boleh menewaskan nenek kebaya dengan askar-askar dia, dengan orang suruhan tengkorak satu batalion, dengan laba-laba yang sangat garang. Dia dah bagi tahu dah semua dah tu. Kan? Jadi macam mana? Seperti Upin Ipin kata, kita tak perlu kuasa yang luar biasa, kita tak perlu senjata yang dahsyat, akal fikiran kita tu yang menguasai tindakan kita. Itu mesej dia yang paling penting. Dan dari satu hal yang baik akan dapat yang baik. Ini adalah pengajaran. Yang mana dalam setiap cerita Upin kita pasti selitkan pengajaran. Mesti ada. Yang jahat mesti akan dapat balasannya. Yang baik pun akan dapat kebaikan itu. Walaupun dia maskot tak ada beza. Upin Ipin dekat situ tetap Upin Ipin. Okey, dari segi dialog pula, mungkin Zaki yang menguruskan, ada tak perbezaan rakam suara untuk teater ataupun dengan series, sama je ke macam mana agaknya? Saya rasa lebih kurang. Sebab macam suara ni kita kena rekod dulu sebelum kita pass kepada next pelakon teaternya. Macam animation kita kena pass kat storyboard. Macam yang ni kita kena pass dekat pelakon. Tapi saya rasa macam Hajah sendiri dia selalu tengok juga, dengar juga. Selalu dia pesan macam tak sampai lagi mood. So sebenarnya teater ni kita kena mood tu, orang kata kalau kita marah, kita kena lagi marah. Kalau kita takut, kita kena lagi takut sebab suara. Maskot tak keluar suara. So kita kena melalui suara tu kena kuat dah actingnya. Dia punya feel dia tu kena memang lebih daripada biasa. That's why macam bila orang dengar, orang feel bukan saja acting dia bagus. Tapi bila ada music yang sedap, itu elemen yang mahal dekat situ. Actually yang saya tengok dekat social media, ramai juga yang rasa macam senang lah nak jadi pelakon suara ni. Mungkin sebagai Zaki yang menguruskan pelakon suara ni, apa yang boleh kongsikan? Senang ke susah sebenarnya?
Dia suara ni bagi saya first dia kena ada, dia actually daripada suara tu sendiri. Bila ada orang datang audition, bila kita dengar suara, comel ni suara dia. Dari situ Kita develop. ini contoh kalau suara macam Upi Ipin lah. Okay. Dia macam bila dengar comel ni, kita pun rasa minat nak dengar. That's why kita audition lagi. So, Kalau suara tu kena ada karakter. Kan? daripada suara tu sendiri, macam Ashila Putri kan. Contoh dia. Bila macam actually Ashila Putri ni dia menarik sebab Hajah dengan uncle dengan auntie lah, yang kawan dengan Jumpa yang approach-nya, parent yes. Sheila. Lepas tu yang saya tahu macam uncle cakap audition budak ni. Waktu tu Sheila macam dah jam 4. Dah jam 4. Waktu tu dia diam je. Tapi bila kita dengar suara, ya Allah comelnya. Dia macam ini Upi Ipin. Itu yang sebenarnya yang kriteria yang paling penting. So daripada situ, macam kita sendiri kat sini, kita bentuk daripada orang kata actually pelakon suara kat sini semua tak ada pengalaman. Kita bentuk daripada zero lah. Tambahan kita ajar. teater ni pula kena menyanyi pula lagi. Macam mana tambah lagi nulis tentang nyanyian pula, dia punya key lah dan sebagainya. Ya betul. Kita kat sini kita ajar semua. Tak, yang saya rasa teater ni, lakonan teater dengan lakonan di filem dia agak beza. Kalau teater ni dia lebih exaggerating. Lebih. Kalau dia marah betul-betul. Kerana dia lakonan di atas pentas. Kalau dalam filem dia marah tapi kita boleh support, boleh sokong dengan expression, bukan dengan efek, bunyi segala-galanya. Jadi orang tengah menonton tu fokus. Tetapi kalau dalam teater ni dia satu ruang yang besar. Dan tentulah tak cukup untuk dia support bagi kita fokus. So sama je filem ke teater ke, dia sebenarnya illusion. Macam orang buat magician tu kan. Macam mana kita nak buat illusion, meyakinkan penonton tu yang benda ni betul-betul hidup. Kan itu teater. Kalau kita tengok orang teater ni, dia bercakap ke, dia menceritakan, tak boleh percaya sangat. Dia lebih exaggerate. Kerana dia nak meyakinkan orang tu. Dia lain sikit daripada kita buat animation lagi lah. Buat animation suka hati kita lah. Orang dah mati boleh hidup balik. Tu bezanya. Tapi kalau filem dia berlakon dengan gayanya secara hidup macam mana. Tapi dia tak perlu exaggerate. Teater ni lain sikit. Semua yang kita buat kena buat exaggeration. Dan di dalam, pada pendapat saya lah, pengalaman kita, kalau teater kanak-kanak, kita mesti menghasilkan karya yang bila anak-anak tu datang dan menyaksikan itu, dia boleh immerse. Dia boleh masuk ke dalam tu dan dia sekali akan terhibur. Ini yang kita tak dapat masa kita buat Philharmonic Orchestra dulu di bangunan di Petronas tu kan. Kerana kita tak terlibat secara langsung, tetapi kerana mereka tu tukar semua lagu tu seolah-olah orang melihat Beethoven. Jadi bila anak-anak datang, dia rasa lagu Pipi ni dah tak ceria dan mereka tak boleh bersama. Ini yang kadang-kadang karya kita bila bagi orang lain buat, kita tak terlibat, ini jadinya. Jadi kita sekarang begitu berhati-hati. Apa yang kita nak orang minta untuk keluarkan, kita mesti ada terlibat secara langsung. Kerana Upi Ipin ni dia ada soul dia sendiri. Bukan semua orang boleh suka-suka buat. Ini yang kita kawal dari dulu sampai sekarang. Makanya nama Upi Ipin ni begitu besar. Bukan sembarang kita bagi. Kita mesti orang yang nak membuat tu macam kita juga, kita tahu. Betul. Saya sendiri pun tak boleh tukar tak tentu arah, nanti staff saya marah. Kita ada flow semua ya. Dia orang begitu jaga. Betul. Kalau saya nak buat macam ni, tak boleh uncle kata. Yang ini macam ini. Jadi bukan suka-suka je kita buat. Tapi apa pun saya dengan Ajar dah berjaya menjadikan dia sesuatu yang seolah-olah hidup. Orang tahu Upi Ipin ni, dia ingat
Watak betul. Watak betul. Tu semua orang tanya kenapa dia tak besar-besar. Kalau besar habislah kita bisnes. Besar dah tak comel. Yang kita viralkan tu yang di open dewasa tu. Okey, Yelah bila fans minta kita buat. kita buat. Nak bagi tengok je, nak layan je. Imaginasi kan Okey. macam mana. Macam Kak Roy sendiri sebagai pengarah teater musikal sekarang ni, apa yang Kak Roy boleh kongsikan tentang teater kita yang dulu? Kak Roy pun terlibat juga yang dulu. Yang kadang-kadang mungkin antara benda ni yang menarik Kak Roy boleh kongsikan. Dulu-dulu punya ada beberapa show, lagunya, dan kita bawa balik lagunya sekarang. Mungkin Kak Roy boleh kongsikan sikit. Yelah, macam dulu seperti yang kita kata memang fully theater memang Betul, fully betul. theater, memang ambil masa yang lama, kita road tour semua, dan budak-budak ni membesar dengan Upin Ipin. Dan menariknya yang dalam Upin Ipin dulu tu, Theater. umur dia dulu dia masuk kita 10 tahun, sekarang umur dia dah 22, dia ada juga dalam grup ini. Itu yang menariknya dia belajar, ada yang dah jadi lawyer, ada yang dah jadi doktor, ada yang dah jadi pensyarah ni, accountant semua. Dia back balik tau. Even ada yang sampai sanggup ambil cuti sebulan tanpa gaji Untuk jadi kru. untuk jadi one of the mascot. So Sebab dia rindu dengan ini kualiti yang kita nak. Orang memang dia sayang. Dia suka Upin Ipin walaupun dia dalam maskot. Janji I involve dan I ada dalam sejarah itu di situ. Dan begitu juga yang kata kenapa saya kongsi daripada awal tu, bila cerita Upin Ipin, yang datang nak pakai t-shirt, saya pun sendiri rehearsal pakai t-shirt. Upin Ipin dulu 10 tahun kan. 10 tahun dulu. Jadi dia punya aura yang dulu tu masih berkaitan. Tu bila kita tengok Upin Ipin tak besar tapi dia orang dah besar dah. Jadi itu yang sangat menarik. Cuma genre dia cuma berbeza. So mungkin lebih pendek dari segi persembahan, tapi kerjanya banyak. Dia belajar sesuatu yang baru. Kalau ni apa you nak cakap, you cakap apa benda, tapi sekarang you kena berhati-hati. Setiap minit, setiap step tu kita dah plan. You tak boleh ni, kalau begini. Kalau tidak, dia dah out from kita punya audio, music semua. sebab kita dah record, Yes. Kita dah timing susun semua dah. awal-awal. Itu nama dia disiplin. Disiplin dalam teater. You tak ada disiplin, you quack, orang lain semua quack, habis. Betul. Jadi dia akan menjatuhkan reputasi untuk keseluruhannya. Jadi dalam hal ni I kena keras lah. Kena berkeras supaya kita nak jaga kualiti tu. Bila kita nampak cantik, kita pun senyum bahagia. Kalau dari segi kita boleh kata package ni lah, siapa yang menonton teater musikal Upin Ipin kali ini, apa yang diorang akan dapat experience kan? Kak Roy sebagai pengarah, apa yang boleh kongsikan? Okay, macam saya cakap tadi, Upin Ipin mascot ni something yang new. Something yang new dekat di negara kita di Malaysia. Belum ada yang orang berani untuk buat dalam bentuk mascot. Lepas tu buat di plenary hall. Kerjanya banyak. Kalau ikut daripada awal sampai sekarang 3 tahun dah kot. Kita rekod daripada sebelum COVID lagi. Sangat menarik dari segi proses itu, saya rasa. Dan kalau dia nak tahu sebenarnya Upin dan Ipin ni selain dari filem dan juga TV, package-nya kena lengkap, harus datang teater. Jadi baru dia tahu, something ini tak ada ni, ada sikit-sikit je ni. Jadi ini lebih besar macam Tuan Haji cakap tadi kan. So frame teater tu dia lebih besar. Framing dia tu macam frame untuk film, itulah frame-nya. You boleh close up, you boleh ambil shot-shot lain, tapi di teater begitu. Kalau you tak datang, you tak akan dapat rasa aura dia. You tak akan dapat tengok ping-ping-pong tu, senjata dia tu yang dahsyat itu berlawan dengan senjata nenek kebayan. Dia simple je. Nenek kebayan dan segala kekuatan yang ada tu. Yang mahal adalah pengalaman menonton teater tu. Yes. Di dalam teater tu. Itu pengalaman paling mahal. Value itu tidak akan dapat. Betul. Tidak akan dapat. Berarti kalau you dapat menonton pada 3 hari bulan September, environment 3 September. You masuk betul. 4 September, environment different. tu 4 September. Different. Dia tak akan sama. Kalau TV you buka, itulah dia. Dia tak akan berubah. Tetapi teater itu aura dia berbeza. Untuk kerja teater, saya nak tambah sikit. Macam dulu kita pernah buat 30 show Kak Roy. 30 banyak Malaysia Book of Record. Malaysia Book of Record, kita berjaya. Kita dapat sangat. Malaysia Book of Record. Dan adakah kerja teater ni dia penat tapi seronok? Macam mana Kak Roy rasa? Itu kena. Kena. Macam I cakap tadi, kita kena ada cinta. Kita kena ada kasih, kita kena ada sayang. Kalau kita sentiasa mudi je, dia tak akan ke mana. Apa pun pekerjaan, Semua benda kita kena sayang, semua kena kita suka. kena kasih sayang dan jatuh cinta. Kita kena jadi Upin dan Ipin. Alright. Kita kena tengok lah. Dulu Roy
masa teater dulu dia penerbit je. Betul. Tapi dia involve. Kak Roy involve banyak. Ya, dia penerbit. Pengarah Pengarah dia, lain. Zaipri. Tahu. Sekarang dia dah jadi ketua pengarah. Istana Budaya. Naik pangkat. Naik pangkat. Betul. Dan apa ni yang macam Zaki tadi kongsikan tentang kita dah ready kan, dah rekod awal-awal, dah prepare timing awal-awal. Semua ni saya rasa antara planning kita untuk nak export teater kita ni mungkin ke Singapura of course. Dan lepas ni tadi pun ada macam negara-negara lain nak dalam bentuk English ke, boleh kongsi sikit perancangan? Ya, dah tetap tu di Singapura. Bahasa? Di Singapura kita buat pada bahasa Inggeris kan. Kita boleh buat dua bahasa. Kita pasal mascot tak bercakap. Tukar audio je Tukar audio je. Dan lepas tu kita tengah nak dapatkan confirmation untuk Indonesia. Indonesia ni kemungkinan awal tahun depan kita akan pergi. Dan tengoklah sambutan, kalau kuat kan, kemungkinan kita bawa ke luar negeri lah. Saya memang nak dia pergi ke Jeddah kan, di situ ramai orang Malaysia dan Indonesia. Dan lagi satu kita nak buat di London. Itu kebanggaan je lah. Kena belagak sikit kan. Tak, lagi satu produk kita memang bagus. Betul. Kalau kita buat London, memang ramai orang Melayu dah. Dengan elemen-elemen kita punya tempatan lagu dan sebagainya, kita kena export kita punya produk. Kalau dapat saya nak buat kat Broadway, tapi kat Amerika ni tak ramai orang Melayu. Okey, Zaki mungkin nak tambah tentang elemen cerita Pim Pim Pom yang sangat menarik dipilih untuk diteaterkan dari segi sudut Zaki sendiri. Pim Pim Pom punya cerita kan, banyak cerita sebenarnya UPP ni. Jadi itu je, tapi Pim Pim Pom yang kita teaterkan ni, mungkin Zaki nak kongsikan sikit. Sebenarnya pemilihan ni daripada walaupun bukan kita yang decide kan, tapi bila Zaki tengok, yes, inilah Pim Pim Pom seronok ni macam mana. Betul, sebab macam sebelum ni cerita yang teater sebelum ni dia lebih kepada dunia fantasi kan, Upipin kan. So kali ni sebab kita ada banyak tema. Macam Upipin sendiri kita ada Neo Santara, kita ada Lanun lah, kita ada yang untuk teater Pim Pim Pom lah. Bagi saya menarik untuk ambil topik-topik yang sedia ada daripada series. Betul. Sebab memang cerita kita ni dah menarik. Dah ada best. fan dia kan. Dah best. So tapi kita tak ambil bulat-bulat daripada series. Kadang kalau orang ingat, ni just orang kata kita ambil je cerita daripada series, kita buat je. Ni tak, kita ubah cerita tu walaupun dengan nenek kebayan, tapi kita ada persembahan. Kan? Persembahan pula pelbagai. Kita olah lah. Kita olah. Pahlawan magic. Bersih teater. Bersih teater yang untuk nenek kebayannya pun lain. Dia lebih banyak interaksi dengan audience kan. Lepas tu visual pula memang kita akan buat lain daripada yang lain. Kan macam orang kata macam mana Upipin nak lawan nenek kebayan dengan tongkat Pim Pim Pom. Kena tengok dekat teater tu. Kalau dari segi konten, mungkin Kak Roy tadi Tuan Haji kata nak pergi ke Indonesia, Singapura, mungkin ke Jeddah. Adakah konten ni kita akan kekalkan ataupun ada perubahan sikit-sikit? Tengok lokasi je agak-agak lah. Kita tengok jugalah, tapi bagi I kalau kita rasa yang first ni dah strong, perfect dah. Perfect sebab kita buat dua dimensi, dua era. Satu Upin Ipin yang real Upin Ipin, and the second Upin Ipin as a pahlawan magic. Pahlawan Melayu. Pahlawan Melayu dari mana? Pahlawan Melayu Nusantara. Mana Nusantara itu? Malaysia. Itu sebenarnya yang kita nak ketengahkan, bahawa kita ni hidup kita macam magic. Betul. Tapi kalau kita gunakan akal fikiran seperti dua budak botak ni, kita akan berjaya. Betul. Itu dengan dia. Baju pahlawan magic dia pun dia ada tanjak je, ada samping je, songket je, semuanya ada elemen-elemen tempatan kita. Okey. Kita nak ulang balik, sebenarnya kita punya teater ni adalah pada 3 dan 4 September di Dewan Plenary Kuala Lumpur Convention Center, teater musikal Upin Ipin Pim Pim Pom. Okey, Zaki lah mungkin nak promote sikit kat mana nak beli tiket ni. Ingat tak kat mana? website dia. Kontak saya boleh beritahu. Yang saya ingat saya dekat trip.com. Trip.com betul. Dengan Book Show. Book My Show. Okey, dua tempat ni kan. Dua tempat. Boleh beli salah satu website pun boleh. Okey, dan mungkin ada kata-kata Zaki terakhir ke untuk nak suruh orang tengok teater ni ke macam mana? Yalah, bagi saya macam dia apa yang macam Uncle Kak Roy cakap. Sebab kita orang buat ni semua ni orang kata bukan mengejar populariti saja. Betul. Tapi lebih kita ada passion. Kita buat dari hati.
Dan kita buat benda tu memang memang the best lah. Kita buat everything tu, lagu orang kata visual, betul. lakonan Visual pula. pun banyak kerja juga, banyak sangat visual ni Dan lakonan pula Kak Roy kan. Betul. Orang legend teater. Orang kata gabungan semua ni memang orang kata itulah yang wajib orang beli tiket ni dan tengok. Okey, jadi macam Kak Roy pula ada apa-apa nak dihadiahkan ataupun nak dijanjikan kepada peminat Upin Ipin ke tonton teater ni? Oh, bagi saya simple je. Kalau kita merasakan kita ni orang Malaysia, kalau kita merasakan Upin dan Ipin dan rakan-rakannya itu adalah milik kita, Betul. milik orang Malaysia, milik orang Melayu, milik bangsa Malaysia, kita kena sokong. Kerana aura yang ada di Plenary Hall pada 3 dan 4 September 2022 itu tidak akan berulang lagi. Betul. Sejarah boleh diulang, tetapi pementasan ni tak boleh berulang. Betul, Jadi betul. jangan ketinggalan. 2 hari je. 2 hari Jangan saja ketinggalan. dan satu hari kita ada 3 slot tayangan. Ya. 11 pagi, 3 petang petang dan 8 8 suku malam. So total ada 6 show sahaja. 6 show. Kalau kita tengok mungkin persembahan kartun ataupun watak antarabangsa yang kita ni boleh sold out, why not kita support local punya produk Upin Ipin yang memang setaraf antarabangsa. Betul Betul. Okey. Macam tu Uncle ada apa-apa nak tambah ataupun nak bagi tahu peminat Upin Ipin untuk support ataupun pihak mana-mana kerajaan untuk support kita punya usaha ni? Ini sesuatu yang saya minta lah, terutamanya badan-badan korporat yang dipunyai oleh government atau tidak. Kita minta mereka memberi sokongan dengan membeli block booking tiket. Kita dah buat package, boleh buat block booking. Kita adakan harga semua lah. Tapi malang lah kalau sesuatu yang dari negara kita ni tidak diberikan sokongan. Utamanya badan-badan yang begitu terkenal. Kalau Avenger datang semua melompat. Ini kadang kita geram kan tengok kan. Kalau Avenger semua bercakap nak buat, bagi duit semua. Tetapi bila produk dalam negara ni menangis, kena melutut nak minta duit pun tak dapat. Jadi kita minta lah yang di atas-atas tu tengok sikit. Jangan nak cerita orang putih je kan. Ingatlah sikit kita ni orang Melayu lah, orang Malaysia. Saya cuba bawa sesuatu untuk Malaysia terkenal di seluruh dunia. Tak bangga ke tengok dalam banyak-banyak negara di Asia ini, walau India tu begitu besar, walau China begitu besar, apa karakter animasi dia? Tak ada. Tapi bila sebut Upin Ipin, semua orang tahu dari Malaysia. Ini sesuatu yang kita harus bangga. Tapi biasalah orang Malaysia ni kan, yang dia punya dia tak bangga. Tapi bila dah pergi luar negeri, bila orang sebut nampak kirim salam sama Upin Ipin, baru dia bangga. Famous juga aku punya ni. Jadi kita minta tu. Dan yang komplain pasal harga mahal tu kita tengah tengok. Dan saya tengah bincang dengan promotor dari luar negeri ni. Saya tak boleh suka-suka je bagi. Pasal dia orang yang menguruskan semua. Dia yang membelanjakan. Kita mungkin buat ada jumbo sale. Package macam promosi lah. Dia orang tengah tengok macam mana pada hari tu kalau beli mungkin dapat diskaun. Kita tengah tengok macam mana kita nak naikkan ni semua. Dan seperti yang saya kata badan-badan berkanun, badan-badan besar ni bantulah. Belilah blok tiket ni supaya nampak. Kalau dia berhasil ni meletup, kita akan bawa ke seluruh dunia. Betul. InsyaAllah. Kalau dia tak jadi, payahlah nak bawa kan. InsyaAllah. Saya berani nak push sesuatu yang lain daripada orang lain orang buat kan. Orang kata tak boleh. Dulu masa saya nak buat animasi pun semua orang tahu kat saya kan. Tapi bila dah meletup ni, semua orang kata Haji Terror. Okey, sama-sama kita doakan juga teater musikal Upin Ipin ni akan dapat sambutan luar biasa. Sekarang pun sebenarnya orang dah start beli tiket dah banyak dah. Cuma kita nak memeriahkan lagi sambutan jualan tiket. So saya ulang balik, tiket teater musikal Upin Ipin
tayangan dia adalah ataupun pementasan dia adalah pada 3 dan 4 September di Dewan Plenary Kuala Lumpur Convention Centre. Boleh dapatkan tiket di trip.com ataupun di bookmyshow.com. Okay. So itu sahaja, tapi sebelum tu saya nak bagi tahu terima kasih kepada kita punya penaja. Headphone ni punya penaja kita Kak Roy. Headphone ni Jadi headphone kita ni ditaja oleh Music Bliss Sendirian Berhad. Okay, modelnya nama dia Beyer Dynamic DT770 Pro. Dan headphone ni so far ni bagus Kita dengar suara kita sedap Walaupun kadang biasa tak sedap, dengar ni sedap je rasa suara kita Okay. Jadi terima kasih, dan kepada siapa yang nak dapatkan kod voucher, jangan lupa kita akan kongsikan kod dekat bawah dekat ruangan description. Dan terakhir dari saya, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Kita ada 2 YouTube channel Lekopak dan juga LC Film. Okay, itu saja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua panel-panel kita hari ini, dan kita jumpa lagi nanti. Bye-bye. Assalamualaikum.